Selamat sejahtera kepada semua pelajar 4 Diamond. Tanya kepada pelajar yang menyertai sesi Google Meet PDPR Science pagi ini. Bagus. Saya nampak Haris Rush pun join ya. Very good. Hari ini kita akan masuk subtopik, 3 subtopik 10.2 hingga 10.10. Kita start dengan 10.2 radikal bebas. Definisi radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas ialah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. Kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Proses pengoksidaan ialah tindak balas kimia yang berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami kehilangan elektron. Contohnya, apabila sebiji apel telah dibelah dan diletak di udara, maka selepas beberapa ketika didapati warna apel itu telah bertukar kepada terang. Hal ini kerana radikal bebas telah menyebabkan apel itu mengalami pengoksidaan. Radikal bebas akan menyerang suatu atom atau molekul dan mengambil elektronnya. Proses pengoksidaan berlaku secara semula jadi di dalam badan menghasilkan radikal bebas. Keadaan ini mencetuskan tindak balas berantai untuk menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Apabila suatu atom dia kehilangan satu elektron, maka dia akan menjadi reaktif dan akan menyerang atom atau molekul lain. Jadi tindak balas berantai ini akan berterusan. Metabolisme dan keradangan adalah antara dua faktor dalaman yang menghasilkan radikal bebas di dalam badan. Ada dua punca lah penghasilan radikal bebas secara semula jadi. Yang pertama, metabolisme. Makanan yang kita ambil itu akan dihadam, so ini merupakan proses metabolisme untuk menghasilkan tenaga. Dalam metabolisme dia akan menghasilkan radikal bebas. Ataupun apabila kita terdapat luka pada kulit, luka itu meradang, inflame, sakit. Itu pun akan menghasilkan radikal bebas. Itu faktor dalaman. Terdapat juga faktor luaran. Itu dari persekitaran yang mempengaruhi jumlah radikal bebas di dalam badan. Seperti contoh, menyedut asap rokok dari orang lain. Kedua, pendedahan kepada radiasi. Radiasi contoh, radiasi yang mengayon, sinaran radioaktif atau sinaran X. Cahaya matahari yang ada sinaran ultra ungu, UV light. Atau pencemaran udara yang banyak bahan pencemar dan gas-gas bertoksik. Semua ini boleh menyebabkan mencetuskan proses pengoksidaan dalam badan disebabkan oleh radikal bebas yang menyerang sel-sel badan. Jadi, radikal bebas yang terlalu banyak dalam badan, dia akan menjejaskan kesihatan manusia. Kita lihat apakah kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Radikal bebas boleh menyebabkan penyakit.
seperti penyakit kardiovaskular dan ketidaksuburan. Merosakkan buah pinggang, ini pinggang, hati tanpa paru. Menyebabkan penuaan awal seperti wajah berkedut dan rambut beruban. Ini kesan radikal bebas. Free radicals. Okey, gambar raja ini dia menunjukkan dua faktor dalaman. Itu faktor semerjadiah yang menghasilkan radikal bebas di dalam badan manusia. Itu metabolisme, oleh mitokondria, dia akan menghasilkan radikal bebas, dan radikal bebas itu akan menyerang atom atau molekul dalam sel badan, menyebabkan tindak balas berantai berlaku. Jadi sel-sel badan lain akan terus diserang sekiranya tindak balas berantai ini tidak berhenti. Kedua, keradangan. Apabila berlaku luka, jadi beradang, akan terhasilnya radikal bebas. Faktor luaran, sinaran mengayon, X-ray, sinar ultraungu, pencemaran udara, sisa toksik daripada pencemaran, dan asap rokok. Merupakan faktor luaran yang menghasilkan radikal bebas dan menyerang sel-sel badan. Okey, seterusnya kita tengok 10.3, bahan antioksidan. Bahan antioksidan ini ialah bahan yang boleh menghalang atau menghalang atau melambatkan proses pengoksidan dalam sel badan. Okey. Bahan antioksidan dia boleh menghentikan tindak balas akibat radikal bebas. Tadi yang Joy itu jebat dia lah siapa? Okey, kita teruskan. Okey. Apakah yang boleh menghentikan radikal bebas? Bahan antioksidan. Sebab itu kita kena ambil antioksidan. Okay? Antioksidan can stop the reaction of free radicals. Apa itu bahan antioksidan? Ia adalah sebatian kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan akibat radikal bebas. Jadi, bahan antioksidan ini melindungi sel badan kita daripada kerosakan akibat radikal bebas dan dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap risiko mendapat sesetengah penyakit. Badan kita berupaya menghasilkan bahan antioksidan. Tetapi apabila usia meningkat, bertambah lagi dengan tekanan pencemaran udara dan lain-lain, faktor luaran ini, jadi keupayaan untuk menghasilkan bahan antioksidan secara semerjadi itu akan berkurang. Oleh itu, kita perlu mendapatkan bahan antioksidan dari makanan kita. Kita lihat apakah makanan yang kaya dengan bahan antioksidan. Bahan antioksidan ada beberapa jenis. Okey, yang pertama panggil beta carotene. Atau beta carotena. Beta carotena ini boleh ditukar kepada vitamin A. Dari mana kita boleh dapat beta carotena? Daripada makanan yang berwarna merah, kuning, jingga, seperti lobak merah, ubi keledek, mangga,
Lagi apa? Kalau betik, betik pun berwarna jingga, mengandungi beta karotin yang sangat tinggi. Kedua, lutein. Lutein ialah bahan antioksidan yang bagus untuk kesihatan mata kita. Lutein ini banyak didapati di dalam sayur-sayuran yang berdaun hijau seperti bayam, kubis, dan brokoli. Sebab itu, kamu harus banyak makan sayur-sayuran berdaun hijau itu. Kerana kaya dengan lutein, bagus untuk mata. Kerana kita selalu tengok handphone, tengok skrin yang kecil ataupun pada PC. Jadi kita haruslah melindungi kesihatan mata kita. Yang ketiga, bahan antioksidan yang bernama lycopene. Lycopene, dia ditemui dalam buah-buahan seperti betik, buah-buahan yang juga berwarna merah jingga, kuning lah. Betik, jambu batu, tembikai, tomato, apricot, limau gedang ialah grapefruit, this one, orange. Vitamin. Vitamin C. Vitamin C ialah vitamin yang larut air. Vitamin C juga dikenali sebagai asid ascorbic. Nama lain bagi vitamin C ialah asid ascorbic. Kat mana kita boleh dapat vitamin C? Daripada buah-buahan citrus. Citrus fruit orange, lemon, lime, bayam. Sayur-sayuran, bayam, brokoli, buah-buahan kiwi ni, strawberry, cranberry biasa adalah keringnya, kubis, lada hijau, dan bijirin. Tapi bijirin kurang mengandungi, ada sikit je lah. Jadi banyak makan buah-buahan sayur-sayuran yang ada vitamin C, lycopene, lutein dan beta-carotene. Yang last, vitamin E. Vitamin E ini dia ada nama lain panggil alpha tocopherol. Alpha tocopherol ialah vitamin E. Vitamin E adalah bahan antioksidan yang terdapat dalam minyak. Kerana vitamin E ini ialah vitamin larut dalam lemak. Hanya dalam minyak atau lemak boleh jumpa. Contoh minyak kelapa sawit, minyak jerma gandum, wheat germ oil, minyak jagung, minyak kacang soya. Selain itu, makan almond, badam, semua nuts lah. Kekacang, yang keras tu nuts, badam, cashew nuts, dan semua itu juga banyak vitamin E. Selain itu, brokoli, apricot dan mangga pun ada vitamin E. Ada 5 jenis bahan antioksidan, so ingat beta-carotene, lutein, lycopene, vitamin A dan E. Faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Makanan letak lama di udara pun akan mengalami pengoksidaan kerana di udara ada radikal bebas. Jadi ini gambarnya pengoksidaan yang berlaku pada irisan apple dan juga pada pisang. Bila didera kepada udara, akan menjadi perang. 10.4 produk kesihatan. Health products.
Dalam produk kesihatan, dia terdapat bahan aktif, active ingredients. Apa itu bahan aktif? Dia adalah komponen tertentu dalam suatu produk. Dia mempunyai kesan penyembuhan dan pencegahan bagi satu penyakit. Contoh, dalam pil vitamin ini, bahan aktifnya adalah vitamin C yang ada tulis pada label suplemen ini punya. Vitamin C ialah sejenis antioksidan untuk menghalang atau melambatkan proses pengoksidaan sel, menentang radikal bebas. Sekarang, penggunaan produk kesihatan di pasaran sangat berluas. Mendapat sambutan yang sangat baik. Kerana sekarang kebanyakan orang sudah ada kesedaran tentang penjagaan kesihatan. Ataupun, bagi mereka yang mungkin menghidapi sesetengah masalah kesihatan, mereka mengambil suplemen atau produk kesihatan untuk tujuan memulihkan penyakit dan juga untuk kekalkan kesihatan mereka, untuk mencegah penyakit. Kanak-kanak pun ambil, contoh kalsium ataupun fish oil untuk DHA, untuk pertumbuhan fizikal dan otaknya. Produk kesihatan yang baik dapat menjamin pembesaran yang normal dan meningkatkan daya pencegahan penyakit. Boleh prevent diseases dan boleh menjamin pembesaran normal di kalangan kanak-kanak. Dapat kalsium, dapat protein. Jadi pengambilan multivitamin dapat meningkatkan proses pembesaran kanak-kanak. Dan tambahan pula, gaya hidup masyarakat sekarang sangat sibuk. Selalu makan di luar. Makanan di luar itu kadang-kala tidak mengandungi nutrien yang seimbang. Maka mereka, kebanyakan orang, mereka pun mengambil suplemen atau produk kesihatan. Supaya dapat melengkapkan pemakanan yang tidak seimbang. Untuk menambahkan vitamin daripada sumber luar dengan makan pil-pil ataupun suplemen. Itulah tentang bab 10. Kimia dalam perubatan dan kesihatan. Seterusnya, cikgu nak bincang tentang soalan esei bab 10 yang berada pada muka surat 115 dalam buku SBS Form 4. Tadi saya sudah share PDF. Tadi sekarang saya nak terangkan soalannya. Ini merupakan soalan konsep. Nyatakan dua jenis perubatan dan dua jenis ubat-ubatan moden. Perubatan ada 3 jenis. Tulislah ketiga-tiga ini. Ada perubatan moden, perubatan tradisional dan perubatan komplementari. Ubat-ubatan moden pun ada 3 jenis. Analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Analgesik contohnya paracetamol, tujuan untuk melegakan kesakitan. Antibiotik contoh penicillin atau streptomycin. Untuk merencatkan pertumbuhan bakteria. Psikoterapeutik untuk merawat penyakit yang berkaitan dengan gangguan mental. Kita nak fokus kepada teknik menjawab soalan konsep. Tengok soalan 2 ini, Raja 2.
Raja 2 menunjukkan beberapa bahan antioksidan bagi manusia. Ada 5, tapi dia menunjukkan 3, iaitu vitamin C, E, beta karotina. Tuliskan maklumat daripada Raja 2. Bagaimana nak jawab? Senang. Kamu tengok Raja 2 ini, you buat satu ayat sahaja. Okay? Raja 2 menunjukkan beberapa bahan antioksidan bagi manusia, iaitu vitamin C, E, beta karotina. Macam tu pun boleh. Ataupun secara direct, bahan vitamin C, E dan beta karotina ialah bahan antioksidan. Ini cara kita tulis maklumat. Berdasarkan Raja itu, buat satu ayat sahaja. Biasa Raja adalah bagi contoh. Okay? Tuliskan nama-nama contoh itu dan ialah apa? Ialah tajuk itu, tajuk konsep itu. Sini konsep ada tentang bahan antioksidan. Bina konsep bahan antioksidan. Kena pasti 3 ciri sepunya bahan antioksidan. Bagi 3 ciri sepunya, 3 karakteristik apa itu bahan antioksidan. Jadi kamu boleh bagi fungsi, boleh bagi contoh atau sumber kat mana bahan antioksidan ini boleh didapati. Okay. Poin pertama, kedua adalah fungsi dia. Okay, yang pertama, bahan antioksidan ia memberi elektron kepada radikal bebas. Radikal bebas adalah atom yang telah kekurangan 1 elektron. Maka dia sangat reaktif dan akan menyerang atom atau molekul lain. Jadi radikal bebas ini kalau dia sudah dapat elektron, dia sudah neutral. Dia sudah dah jadi selamat lah. Okay? Takkan menyerang lagi atom atau molekul lain. Di peranan antioksidan ini, ia beri elektron kepada radikal bebas untuk menghentikan proses pengoksidaan sel badan. Okay? Menghentikan atau menghalang, bolehlah. Dan bahan antioksidan didapati daripada sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan tambahan. Makanan tambahan bermaksud daripada kacang. Okay, beri satu contoh lain bahan antioksidan. Maksudnya, selain daripada yang dinyatakan dalam Raja 2, beri contoh yang lain. Okay? Ada example. Tadi, you sudah belajar 5 kan? Jadi, ada 2 lagi ialah lutein dan lycopene. Boleh pilih mana-mana satu. Okay? Kalau tak faham belajar, boleh respon. Boleh buka my respon. Boleh tag kat chat, nanti saya bacakan. Okay. Hubung kaitkan ciri sepunya untuk membina konsep bahan antioksidan. Ini sangat penting. Okay. Soalan konsep biasa pelajar akan pilih untuk buat kerana lebih senang. Kalau pelajar tahu ciri sepunya dia. Bagaimana kita dapat bina konsep? Apakah format untuk bina konsep? Format atau teknik menjawab bina konsep ialah tajuk di sini panggil bahan antioksidan. Ialah istilah bermaksud bahan lah. Ciri sepunya 1, 2, 3. Ciri sepunya 1, 2, 3 adalah yang ini, jawapan ini. You copy sahaja dan gabungkan jadi satu ayat dalam bentuk ini. Okay? Ini jawapannya.
Bahan antioksidan ialah tajuk soalan ini. Ialah istilah ialah bahan yang memberi elektron kepada radikal bebas, menghalang tindak balas pengoksidaan pada sel badan dan diperoleh daripada sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan tambahan. Ketiga-tiga ini ialah ciri sepunya 1, 2 dan 3. Okay? Tolong ingat format bina konsep. Tajuk ialah istilah ciri sepunya 1, 2, 3. Kadang-kadang kalau soalan depan tu dia kata 2 ciri sepunya, maka dalam konsep, bina konsep, hanya ciri sepunya 1 dan 2 sahajalah. Okay? Bergantung kepada soalan. Dia nak berapa ciri sepunya sebelum itu. Okay, seterusnya adalah sesi berbincang soalan di mana pelajar perlu respon secara bergilir-gilir. Pelajar yang hadir Google Meet hari ini, sila buka buku SPS kamu. Buka surat 112. Dah mula buat kan? Selalu bila saya sudah post tugasan itu, pelajar ada masa harus buat dulu. Baik, kita start ikut urutan. Yang pertama, Alia sila jawab soalan 1. Apakah? Sila baca. Apakah itu radikal bebas? Atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. Ulang semula, atom atau molekul yang Atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. bagus, tepat sekali. Ini maksud radikal bebas. Okey, soalan 2. Cuba saya tengok list list kehadiran. Haris Raj. Haris Raj boleh cuba respon ayat yang pertama ini. Boleh bacakan? Ada buku tak? Tak ada respon? Yang orang yang ketiga tu, Hafizuddin. Boleh jawab, Hafizuddin? Hafizuddin? Hatake jebat je siapa? Sila respon. Kalau you tak respon, saya tak tahu you siapa. Dan kehadiran saya takkan ambil. Ini ada ke ni Ada ke tak So saya anggap saya tak tahu ni siapa sebab you tak nak respon kan. Dan guna nama samaran. Ada siapa kenal dia tak? Boleh respon tak? Bagi tahu ini siapa? Hatake jebat ni.
Tak ada seorang pun kenal lah. Tengoklah. Lo Hong Xiang. Jawab Ada. soalan 2. Uh, Jadi bebas hasil daripada proses peroksidaan, yaitu Pengoksidaan. peroksidaan, yaitu proses kehilangan elektron yang berlaku secara semula jadi dan bahan. Kita bebas bersantai Nanti Hong Xiang, ini apa? Proses penerimaan kehilangan. kehilangan. Alright. Teruskan. Elektron yang berlaku secara semula jadi di dalam bahan padan. Okey. Sudah. Bagi chance orang lain jawab. Bagus. Okey. Next. Faris. Faris. Tindak balas berantai berlaku untuk menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Faktor dalaman seperti metabolisme dan keradangan serta faktor luaran seperti rokok, raca serangga, sisa toksik, minuman beralkohol, pencemaran dan sinaran ultraviolet menyebabkan terhasilnya radikal bebas di dalam badan. Alright. Bagus. Jawapan tepat. Seterusnya, bagaimanakah radikal bebas bertindak pada sel badan? Itu. Sekejap cikgu. Elektron bebas cenderung untuk berpasangan. Oleh itu radikal bebas akan bertindak pada bahagian badan tertentu untuk mencari elektron lain yang dapat Jawapan boleh ulang. berpasangan dengannya. Okey. No. Okey, betul. Bagus. No, Nadia. Sambung. Keadaan ini Nadia ada tak? Tak ada. Nurul Pakis. Keadaan ini menyebabkan kemusnahan. Keadaan ini menyebabkan kemusnahan kepada sel, protein dan DNA dan menyebabkan penuaan dan penyakit katarak, kanser, diabetes dan asma. Sel-sel yang dirosakkan oleh tindakan radikal bebas dikenali sebagai sel dengan tekanan oksidatif. Okey, betul. Okey. Sel-sel yang telah diserang atau dirosakkan oleh radikal bebas adalah sel mengalami tekanan oksidatif.
sel yang telah mengalami pengoksidaan. Katarak adalah mata di atas selaput. Disebabkan oleh penyakit lah ataupun sinaran UV. Seterusnya, kita bincang latihan 113, bahan antioksidan dan produk kesihatan. Gaji raja di bawah tentang tindakan bahan antioksidan ke atas radikal bebas. Nampak? Bahan antioksidan telah menderma elektron kepada radikal bebas oksigen ini. Akhirnya atom oksigen dah jadi neutral. Jadi, apakah itu bahan antioksidan? Sarah? Sebatian kimia yang dapat melambatkan atau menghentikan proses pengoksidan dalam badan. Bagus. Tepat. B. Mengapakah antioksidan bertindak ke atas radikal bebas? Syifa? Syarifah? Syarifah ada kan? Kenapa tak respon? Ada. Jawablah. Soalan B. Ke surat 113 soalan B. Bagaimana antioksidan bertindak ke atas radikal bebas? Nak try ke tak nak? Joey, boleh try? Alia? Alia sudah buat kan? Bagaimanakah antioksidan bertindak ke atas radikal bebas? Bahan antioksidan menderma elektron kepada radikal bebas dan menghentikan tindak balas rantai radikal bebas. Bagus. B ini dia telah menerangkan gambar raja. Gambar raja atas tu. C. Padankan bahan-bahan antioksidan dalam makanan. Abizuddin? Hatake jebat. Ya saya. Okey, respon. Lobak merah, mangga, ubi keledek, lada merah dan kuning, makanan berwarna merah, kuning dan jingga ialah beta-carotene. Sila perkenalkan diri. Nama saya Adam Haifizi. Adam. Ni saya pakai email lain. Salah pakai email. Oh. Email MOE ada tak? Ada. Okey. Bagus ada join. So line sudah okey lah. Sudah. Sebelum ini kamu ada hantar tugasan ke Google Classroom. Jadi teruskan be konsisten. Boleh? Boleh cikgu. Minggu lepas punya dah. Minggu lepasnya tengah buat. Okey. Seterusnya Hong Xiang boleh cuba C2. Boleh. Padi, fish, brokoli, sayuran, daun hijau, vitamin C. Sayuran.
Vitamin C. Bukan oh. Boleh try lagi tak? Rutin. Ya, rutin ah. Okey. Sudah petik jambu batu, tembikai, tomato, apricot, orange. Ini semua berwarna jingga merah kan? Kuning. Ialah Lycopena. Macam mana nak tahu? Kamu tengok ada tomato, dia ada Lycopena. Lycopena 叫番茄素啊。Okay. Keempat, Faris. Buah-buahan, sitrus, bayam, kiwi, strawberry, jambu batu, kobis, ladi hijau, bijirin, vitamin C. Betul. Minyak tumbuhan, minyak itu vitamin E lah. Okay. Vitamin E ialah vitamin yang larut dalam lemak atau minyak. Setiap produk kesihatan mengandungi satu atau lebih bahan. Bahan P berkesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit. Apa itu bahan P? Iklil. Bahan aktif. Betul baik. Bahan aktif itu ialah bahan yang dapat menyembuhkan mencegah penyakit dalam produk kesihatan tersebut. Seterusnya Non Nadia. Non Nadia tak ada kan? Balkis. Soal 1. Antara yang berikut, yang manakah dapat digunakan sebagai antioksidan dalam makanan? D. Asid ascorbic. Betul. Asid ascorbic juga dikenali sebagai, apakah nama lain asid ascorbic? Antara penyertaan berikut yang manakah benar tentang antibiotik? Itu D. Merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Betul. Tadi asid ascorbic ada nama lain. Siapa tahu? Sharifah? Sharifah? Ni cikgu. Nama lain asid ascorbic ialah apa? Tak tahu. Tak tahu, tak ada buku ke? Buku teks satu tulis tau. You belajar takkan tak ada buku teks kat sebelah? Buka buku teks, bagi tahu jawapan. Ada? Jumpa? Buka surah 214. Sekejap Soalan 3, Zoe. Tak tahu Zoe buat apa, tak ada suara pun. Alia, jawab. Rajah 1 menunjukkan 2 zarah oksigen. Apakah X? D. Radikal bebas. Betul, sebab dia telah kehilangan satu elektron menjadi radikal bebas. Okay, asid ascorbic sebenarnya panggil vitamin C.
Nama lain lah. Okey, soalan 4. Abizuddin. Ada Adam. Antara yang berikut yang manakah merupakan perubatan komplementari? Urutan tradisional, akupunktur, Cina X, pembedahan. C. 2, 4. Pembedahan ke? Main tikam ah? Kamu buat apa? Tadi sudah you miss Q tau. Dia tikam ego. Hah? Lain selut ego sangkut-sangkut. Yang lain show tak? Tak ego. Oh, saya ingat masalah lain saya. Kan Kalau lain saya masalah, bagi tahu. Nanti saya letak pun saya keluar. Sebab kadang kalau kat dalam ni lain ada gangguan sikit. Next. Adam. 5. Antara yang berikut, yang manakah fungsi ubat jenis psikiatrik? Psikiatrik. A. B. Mengurangkan rasa resah. Betul. Untuk merawat gangguan mental. Keenam, Hong Xiang. Okey, apa yang dimasukkan dengan sel dengan tekanan oksidasi tinggi? C. Sel yang dirosakkan oleh tindakan sekitar bebas. Ya, betul. Sel yang telah mengalami pengoksidaan akibat tindakan radikal bebas. Soalan 7, Faris. Antara yang berikut, yang manakah merupakan sumber radikal bebas di persekitaran? C. Sinaran matahari dan merokok. 2 dan 3 sahaja ke? 1, 3 sahaja ke? Ada lagi tak? 2 faktor aja. Iqlil, apa jawapan kamu soalan 7? Soalan 7 cikgu. D. 1, 2 dan 3. Sinaran matahari, pencemaran udara dan merokok. Biar. Jawapan buku salah. Jawapan Tongki Pencemaran udara pun boleh menyebabkan. Dalam buku teks tadi ada kan? Ada. Jadi kita tak boleh hanya refer kepada jawapan belakang buku. Mungkin ada kesilapan type. Soalan 8. Pakis. Apakah yang menyebabkan penuaan dalam badan manusia? A. Radikal bebas. Betul. 9. Sarah. Apakah tindakan larutan garam ke atas irisan apel? Jawapan saya C. Melambatkan proses pengoksidaan apel. Betul. Okey, bagus. Next, kita pergi kepada teknik menjawab soalan struktur. Soalan ini adalah soalan KPS, kemahiran proses sains. Sharifah.
Tak ada respon. Zoe? Alia? Nyatakan Boleh. satu Teruskan. Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Jus lemon melambatkan proses pengoksidaan. Jus lemon melambatkan proses pengoksidaan. Betul. Okay. So, kita tengok pemboleh ubah. Hafizuddin, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Yang tadi pelajar tahu kenapa jus lemon boleh melambatkan proses pengoksidaan buah apple tak? Siapa tahu? Adam. Adam Haifizi, Ya, mengapa jus lemon ni boleh melambatkan proses pengoksidaan buah apple? Asid. Dalam jus lemon ada apa? Dalam jus lemon ada lycopene. Buah-buahan citrus ada apa? Vitamin? Vitamin C. Ya, vitamin C ialah sejenis apa? Bahan? Bahan antioksida. Betul. Jus lemon ada vitamin C. Dia merupakan sejenis bahan antioksidan. Maka dia boleh melambatkan proses pengoksidaan buah apel yang disebabkan oleh radikal bebas. Okay, saya tulis hurai lagi sikit supaya you boleh faham. Ini bukan maksudnya jawapan mesti panjang macam ni. Ingat, proses pengoksidaan disebabkan oleh tindak balas radikal bebas di udara. Okay. Untuk buat ini, you boleh tengok buku teks, buku surat 216. Okay. Okay. Hafizuddin. Oh, tak ada. Hong Xiang. Jenis larutan. Manipulasikan. PM. Kamu tengok gambar ini, apa yang berbeza ni? Apakah penyebab tu? Air suling dan jus lemon ataupun perubahan warna pada irisan apple? Perubahan warna pada irisan apple yang menyebabkan air suling dan jus lemon berubah ke air suling dan jus lemon atau jus lemon yang menyebabkan perubahan warna irisan apple? Ingat, PM mempengaruhi PB, bukan PB mempengaruhi PM. Paris, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini berdasarkan Raja 1.
Jenis cecair. Cecair. Apakah istilah yang lebih baik? Kalau tak guna cecair, boleh guna apa? Jenis cecair. Cecair. Kita guna jenis larutan lebih sesuai ya. Okay. Jenis larutan atau pelajar tambah jawapan optional ini ya, atau air suling dan jus lemon. Macam itu pun boleh. Ambil terus. Okey, jenis larutan ini akan mempengaruhi apa? Iklim? Ya. Mempengaruhi pembuluh ubah bergerak balas. Betul. Jadi apa rasanya apa tu pembuluh ubah bergerak balas berdasarkan Raja 1 tu? Perubahan warna irisan apel. Betul. Okey, pembuluh ubah bergerak balas yang boleh kita perhatikan panggil pembuluh ubah bergerak balas yang tersurat, PB tersurat. Ada yang tersirat. Okay. Tersirat bermaksud pengoksidan berlaku ada tidak. Tapi kat sini kita tak guna itulah. Kita guna PB tersurat. Itu perubahan warna pada irisan apel. Okay. Apakah pembuluh ubah yang dimalahkan? Balkis? Jenis apple. Jenis apel. Jenis apel boleh. Okay, selain itu ada jawapan lagi? Apple ada banyak brand bukan lain-lain lah jenama. Selain jenama pun ada lain-lain bakar. Ada Royal Gala, ada Fuji, ada Champagne Rose, macam-macam. Jadi jenis apple itu kena sama lah. Okay? Ataupun suhu persekitaran. Tak boleh ini letak dalam peti sejuk, satu letak di luar. Tak boleh ya, kena sama-sama letak kat tempat yang sama. So, suhu persekitaran pun perlu dimalahkan. Okey, lagi satu jawapan. Saiz irisan. Kena sama saiz. Satu biji apple kena belah 4. Bukan belah 8 ke belah 6. Okey, cecair manakah ialah bahan antioksidan? Ini senang Jus lemon. Betul, jus lemon. Okay, kerana masih kekal putih. Okay, nyatakan definisi secara operasi bagi bahan antioksidan. Alia? Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi bahan antioksidan. Bahan antioksidan ialah bahan yang melambatkan proses peroksidaan. Jawapan belakang buku Jawapan belakang buku untuk soalan D ni ada kesilapan kerana tak ikut teknik menjawab. So kita balik kepada teknik menjawab dulu. Definisi secara operasi
Okay, bagi bahan antioksidan. Okay, ingat tajuk ialah, tajuk maksudnya bahan antioksidan. Ialah bahan yang ditunjukkan oleh dia mesti dalam bentuk ini. Soalan definisi secara operasi DSO. Bahan antioksidan ialah bahan yang ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh PB tersurat yang bagaimana. Mesti nyatakan keputusan itu. PB tersurat ialah perubahan warna pada irisan apel. Yang bagaimana? Apa keputusannya? Tengok gambar tu. Putih. Yang ditunjukkan oleh warna irisan apel yang tidak berubah atau yang kekal putih. Itu ialah keputusan. Warna irisan apel yang tidak berubah. Okay. So, bawah you tulis teknik menjawab format DSO. Tajuk ialah istilah yang ditunjukkan oleh PB tersurat yang bagaimana. Ini kena kaitkan dengan keputusan. Katakan keputusan. Cikgu tu format apa? Definisi secara operasi. Ini short form. Tajuk ialah istilah yang ditunjukkan oleh PB tersurat yang bagaimana. Kena nyatakan keputusan dalam soalan tu. Okey? Itulah tentang teknik menjawab soalan konsep bahan antioksidan. Diharapkan pelajar boleh menguasai cara untuk menentukan pemboleh ubah PN-PB-PD, nyatakan hipotesis dan DSO. Okey, kalau hipotesis sebenarnya pun ada teknik menjawab. Sebenarnya format teknik menjawab cikgu sudah bagi tau. Apalah, nanti saya share lagi ya dalam grup. Kalau nak betul-betul ikut teknik menjawab hipotesis sebenarnya, dia bukan ikut jawapan buku. Guna apabila marker. Apabila jus lemon ditambahkan maka apabila PM maka PB. So apabila PM ialah jus lemon. Sini. Okay. Apabila jus lemon ditambahkan PM1 lah, dia ada PM1, inilah PM2. Okay, apabila jus lemon ditambahkan maka
tiada perubahan warna pada irisan apple. Yang ini jawapan pun boleh. Jawapan tadi itu betul. Ini pun boleh terima. Dia ikut format apabila PM maka BB. Ataupun apabila air suling ditambahkan pada irisan apple, maka warna irisan apple bertukar perang. Bertukar perang selepas 1 minit. Sepatutnya dia kena nyatakan masa lah. Dia bukan serta-merta menjadi perang. Dia kena 1 minit ke 5 minit kan. Jadi ada 3 jawapan yang boleh diterima untuk hipotesis. Jawapan pertama, jus lemon. Jus lemon boleh melambatkan proses pengoksidaan buah apple. Pengoksidaan buah apple merupakan perubahan warna irisan apple. Satu tersurat, satu tersirat. Faham? Okey, proses pengoksidaan buah apple adalah yang PB tersirat. Ia dapat diperhatikan melalui PB tersurat iaitu perubahan warna pada irisan apple. Okey, itu saja. Faham tak? Faham. Faham, Cikgu? Okey. Tolong menguasai teknik menjawab KPS. You nak lulus yang tadi punya kertas 2 bahagian A itu you mesti score. Dan juga soalan eksperimen, soalan 11, soalan wajib tu. Semua tentang KPS. Soalan untuk UP2, belajar, jawab dalam 1 jam. Semua ialah soalan objektif. Jawab dengan jujur. Jangan SMS tanya kawan jawapan sebab you takkan ada masa tu. Itu saja. Sila buat persediaan. Baca sampai bab 6. Cikgu, soalan dia soalan objektif apa, Cikgu? Objektif, yes. Google Form. Oh, okey. Okey, kalau tak ada apa-apa persoalan, pelajar boleh teruskan siapkan tugasan. Cikgu sampai bab berapa? Cikgu Hazizu buat soalan, dia belum cakap lagi lah. Okey. Sabarlah, Nanti Sarah. saya bagi tahu tanya dia dulu. Okey, terima kasih kepada pelajar yang mengikuti sesi Google Meet. Harap semua dapat lulus ujian pengesanan minggu depan. Jumpa lagi. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Sama.